kelas kita akan buat tutorial. Okey, jadi maksudnya dalam waktu kelas saya akan selesaikan beberapa soalan yang cukup sampailah dalam masa 2 jam tu, dan kemudian untuk sesi yang soal jawab lah, ada tanya apa-apa lah. Okey, okay, kita pergi, okay. Kita start our lecture for this week. So this week's our lecture is about hydrostatic forces on submerged plane surface. Konsepnya OGH juga. Okay. Disebabkan ada OGH, dan nilai OGH tu apa? Tekanan kan? Dan anda tahu juga tekanan adalah sama dengan daya kali dengan luas. Kan? Betul kan? Sorry. Tekanan adalah sama dengan daya per luas. Betul kan? P adalah sama dengan F over A. Jadi kita nak mencari daya adalah sama dengan tekanan kali dengan A. Jadi disebabkan anda tahu perubahan tekanan disebabkan oleh ketinggian, maka pastilah kalau ada surface kat bawah tu, kita boleh kira juga berapakah daya yang kena pada surface tu. Okay, so topik hari ni adalah tentang keadaan tu. Okay, so konsep-konsep dia, first sekali adalah pressure increase as we go deeper. Okay, ni P equal to GH lah, benda masukkan. Yang kedua adalah PATM will acting on each side. Okay, anda tahu ada dalam keadaan ni adalah PATM tu dia akan berada pada dua-dua side. Maksudnya daripada sebelah dalam air ataupun daripada sebelah luar, PATM tu ada kat situ kesan dia. Jadi, that can be cancelled out. Jadi bila kalau katakanlah tekanan tu kita cancelkan PATM, tekanan tu jadi P gauge. Okay. So dalam calculation untuk hydrostatic forces, apa yang kita gunakan adalah P gauge sahaja. Kita tak gunakan P absolute. Sebab apa? Sebab PATM tadi dah cancel dengan each other. So bila PATM tak ada, jadilah P gauge kan. Therefore, pressure acting on the wall is only due to water level. Okay, tadi ni. This pressure will generate force to F equal to P kali A. Okay, ni saya dah cerita tadi. Okay, kalau ada apa-apa soalan, boleh terus onkan mikrofon anda untuk saya jawab bila masa. Okay, ni adalah rumus-rumus tambahan untuk test dan final exam. Rumus diberikan dalam kertas soalan. Sebab anda semua open book test kan? Open book test, open discussion test. Jadi, apa yang anda perlu buat adalah, bagi saya lah, anda bila tengah-tengah ujian anda nak buka slide saya, jenuh juga lah kan nak mencari slide saya. Saya baru upload slide pada yang week 7 tu. Itu adalah compilation daripada slide daripada awal sampai lah week ke-7. Semua sekali ada dalam satu slide yang sama. Okay, so disebabkan bila anda exam dalam satu slide yang sangat-sangat panjang, ada lebih kurang 80 muka surat, saya rasa susah untuk anda cari. So saya minta anda salin ke kertas mana-mana rumus-rumus yang ada kat sini. F equal to P average kali dengan A. Dan untuk cari P average adalah OG HC. Yang mana HC itu adalah ketinggian daripada permukaan air sampailah sentimeter permukaan itu. Okay, dah salin kan? And then, satu lagi yang anda kena salin juga adalah untuk kira center of pressure. Center of pressure ni is location where force is act on the surface. Okay, kalau sebelum ni anda dah belajar statik dan dah belajar juga, saya rasa solid mekanik pun sepatutnya anda dah belajar. Anda belajar tentang distributed load kan? Okay, so konsep kat sini adalah distributed load juga. Tapi untuk memudahkan calculation, kita akan jadikan distributed load tu kepada point load. So untuk mencari kat mana point load tadi bertindak, dekat situlah perlunya equation ni. So equation dia adalah YP equal to YC plus I over YCA. Ataupun kita gunakan juga HP adalah sama dengan HC plus I over HC. So apa beza HC dengan YC? YC ni adalah jarak yang ikut parallel to the surface. So kalau surface yang macam ni, jarak daripada permukaan air dengan cara parallel macam surface tu adalah YC.
Dan kalau kita nak cari HC, kalau kata kat sini adalah point centroid kan. Okay, that mean, okay, untuk mencari HC adalah daripada atas point berkenaan secara menegak. Ini adalah HC. HP pun sama lah. Di sini adalah point P. That mean, untuk melihat garisan tegak daripada atas sampailah kepada point di mana point load tadi bertindak. Okay, selanjutnya lah dua equation ni dulu. Okay dah. Tadi anda, tadi kat sini anda jumpa I kan? So I itu dirumuskan dalam muka surat ni. I itu adalah second moment of inertia. Siapa yang dah ambil solid mechanics, sepatutnya anda dah belajar tentang I. Dahlah rumus untuk bending moment kan. Bending moment equal my over I kan. So I yang sama juga I yang digunakan dalam fluid mechanics. So I itu berbeza ikut permukaan. So kalau permukaan tu adalah 4 segi, I itu adalah sama dengan AB kuasa 3 over 12. A itu adalah ini adalah A. Kenapa dia okey, ni adalah apa yang saya tekan menyebabkan dia jadi macam tu. Sebab dia point load. Okey. Okey, saya tak payah lukis okay, saya rasa saya tukar kepada laser pointer sebentar. Doktor. Ya saya. Kiranya yang IXX tu adalah ikut kepada bentuk benda ni lah. Tepat. Betul sekali. Kalau yang segi 12. Pi R kuasa 4 over 4. Jadi pi over 4. Jadi ada apa slip? Saya sikit apa lagi? Semester ke demi slips. Dan nanti dia dah pasangan dah tahun 2 degree kan, pi square atau pi d square over 4. Tak kisah mana anda nak gunakan. 2 sisi AB over 2. And then untuk segi 4 lebih terus begini. Sorry. Itu 3 dah 1/3 bawah. So, permukaan yang ada serati. Okay. So, boleh gambar kalau rasa perlu. Nanti dalam slide yang saya berikan, saya rasa anda boleh, sepatutnya anda boleh keluarkan mana-mana slide yang penting letak. Tapi kalau pun nanti tadi ada dah benda-benda yang okay dah. Okay. And then okay. Ada 2 case. Satu case itu Betul. Line tak okey lah tu. Suara tergelar timbul macam dalam air. Oh ya, semua dengar macam tu ke? Saya rasa line cik ni cik. Ya je, lama je. Saya Ya je. Dia sangkut-sangkut. Lama. Okay. Apa sangkut sangat Cik? Tak tahu macam mana nak buat. Rasa tu je lah slide lain yang boleh dibuat kan. Saya akan upload juga. Macam mana kalau nak suruh anda ni, anda tak boleh respon, baik anda tengok rekamannya kan. So, saya tak tahu macam mana betulkan lagi. Okay, saya teruskan dulu
Kalau anda yang mana anda dengar tu, anda boleh dengar dan guna respon, dan lepas ni saya akan uploadkan apa yang saya buat. Explain balik slide previous. Maksudnya slide ni. Daripada slide ni anda mula tak dengar ke? Ada Ya je, ya. daripada ni tadi. Asalnya macam tu lah. Slide sebelum tu okey. Ya, betul. Okey. So, sekali lagi, apa yang digunakan dalam slide ni adalah, kalau lihat dalam rumus ni, HP equal to HC plus I over HCA. Ada I kat sini. Ini dapat nilai I adalah daripada surface ni. So, I dalam I berarti I besar 3 over 12. Kita lakukan Rensel untuk segi biar ada artikel. Kita itu pi r kuasa 4 over 4. Masih tersekat ni. Sama lagi tu. Masih tersekat-sekat lah. Okey. Tengok ada siapa guna gadget tak? Tak tahu dia orang berhenti dulu. Okey, saya boleh pastikan ada gadget lain yang tengah on wifi kot. Okey, dan last but not least, saya upload sebelah videonya. Boleh? Kalau dah clear, beritahu Sebelum tu saya rasa kita teruskan dulu dengan next slide ni kot. Okay. So, saya teruskan dulu apa yang ni, dan kemudian kalau line tak dah okey, beritahu. Line getting better ke tidak? Ni saya pun tak dapat dengar suara orang lain, maksudnya line saya masih teruk lagi kan? Sir, masa saya explain, masa saya cakap okey. Masa saya explain dia jadi laju. Dia macam, tak tahu, dia jadi laju. Okay. Bila saya bercakap macam ni, okey. Okay. Sekarang okey, boleh dengar biasa. Bila masa saya explain tu dia macam stop, lepas tu dia dilajukan. Okey. Jadi macam tu saya kena bercakap lambat sedikit untuk pastikan kalau dia laju nanti dia dah lebih okey. Apa yang anda belajar yang saya tunjukkan equation dia dalam case plate tadi dalam tempat ada line tapi kalau ada dalam sama dengan tekanan yang kita dapat Jadi lagi lah Dr. Jadi lagi Dia masih suara putus-putus. Ada tak ada macam tu. Saya ada buka YouTube ke kat belakang. Kadang-kadang kalau buka YouTube jadi putus sir. Sebenarnya sekejap saya cuba berhentikan keep. Saya cuba berhentikan internet saya kot. So sama sekali saya dah tutup. Sir, kalau Chrome buka banyak dia kacau sir. Okay, so dah tak ada benda lain sekarang ni. Hanya Webex saja. Okay, getting better. Kita cuba sekali lagi Kalau tak okey anda beritahu. Okay, saya cuba selesaikan example 1. Kalau masih tak okey anda beritahu, dan kemudian kalau tak okey saya rasa kena buat totally rakaman dan kemudian anda just tengok dekat YouTube sajalah.
Okay, saya cuba buat rakaman tu ikut suara macam anda dengar macam ni lah. Maksudnya saya tak payahlah kalau salah ke apa-apa saya just tu cakap kan. Sebab sebelum ni bila saya buat YouTube yang biasa tu, saya rasa problem utama saya adalah bila setiap kali salah saya betulkan balik slide video tu menjadikan lambat. Oh sekarang okey, cantik. Saya boleh bercakap macam biasa beritahu saya kalau katakanlah keadaan bulang. Okay, example 1. A tank having an L shape is filled with seawater SG 1.025. Boleh tolong seorang beritahu saya berapa ketumpatan dia? So, berapa ketumpatan bila SG equal to 1.025? Suara saya masih tak dengar. 1025. Okay. So, 1025 kilogram per meter. So, macam mana boleh dapat? Kali dengan 1000. Sebab SG ni, apa dia? Bahagi 1000 kan untuk SG. Darab 1000 kan? Betul tak? Ya betul, darab 1000. Okay, 1025 kilogram per meter cube. A circular watertight door was constructed at one end. Okay, ada satu circular door. Okay, pintu tu bentuk bulat. And hinge at point B. Dan dia ada hinge. Hinge tu apa Engsel kot dalam bahasa Melayu dia. Okay, di hinge kan. Dia fitkan pada point B ni. Water level is hash meter. Okay, water level keseluruhan ni adalah hash meter. HT equals 6 meter. Calculate the hydrostatic force exerted by the watertight door and the center of pressure. So macam mana nak selesaikan? Okay, kita buat macam tadi. First kali anda kena decide di manakah dia centroid bagi permukaan ni. So disebabkan dia adalah bulatan, so centroid dia akan berada dekat tengah-tengah. That's mean keseluruhan ni panjang dia adalah sama dengan 6 meter dan diameter untuk bulatan tadi adalah 3 meter. That's mean daripada atas sehinggalah permukaan untuk pintu ni panjang dia adalah 3 meter. Dan daripada sini sehingga centroid. Okay, centroid kat tengah kan. That's mean dia adalah 1.5 meter. Okay. Boleh kira HC equal to 3 plus 1.5 equal to 4.5 meter. Okay, faham HC HC ni berada dekat tengah-tengah bulatan. Okay, so kira je lah. Ikut je lah gambar ajar. Bila dah dapat hash centroid, anda boleh kira P average. P average adalah sama dengan Rho G HC. Rho dia adalah, tadi anda dah beritahu, Rho dia nilai dia adalah 1025 kilogram per meter cube. G equal to 9.81 dan HC nilai dia adalah 4.5. Okay, dapatlah nilai P average dia berapa. Boleh siapa tolong kira? 45,248.625. 25,248. Okay. Bila anda dah dapat P average, anda pun boleh kira nilai F. Nilai F adalah sama dengan tekanan kali dengan A. P times A. So tekanan anda dapat tadi 252. Yes, 245. 45 Doktor. 45,000. 25,000. 45. Oh, 45. Okay. 45,000. 45,248.
time dengan A. A untuk bulatan apa? Pi Pi R kali square. dengan R square. Okay, kita telah masukkan nilai dia lah kan. So nilai dia adalah tukar pemadam. Sorry. Pointer option adalah eraser. Okay, kita kira dulu A kat tempat lain lah. Pointer option pen. Okay, daripada sini anda dah dapat tadi. So kita kira A sekejap. Equal to pi R square. So nilai pi kali dengan 1.5 kuasa 2. Sama dengan? Boleh tolong kira? Tiga, 1, 9, 8, 4, 3. Wish, besarnya. Itu nilai F. Tujuh 7.06. 7.06. Okay, dapat 319 kilonewton. Okay, anda dah dapat nilai F. Dan sekarang ni satu lagi nilai yang anda tahu adalah nilai HP. HP adalah center di mana daya tadi bertindak kan. So HP adalah sama dengan HC plus I over HC A. Masukkan nilai-nilai dia. Nilai HC tadi adalah 4.5 tambah dengan I untuk bulatan adalah sama dengan pi R kuasa 4 over, saya pun tak ingat. I untuk bulatan adalah pi R kuasa 4 over 4. Pi R kuasa 4 over 4 equal to pi time 1.5 kuasa 4 bagi dengan 4. So sama dengan berapa? $3.98. Mana ni? Okay, masukkan nilai I over SCA. SC pun ambil nilai SC, ambil nilai A. So dapatlah nilai dia dalam meter. So sepatutnya 4.625. Okay, dapat nilai yang sama. Okey, apa maklumat dia beritahu kepada kita? First kali adalah dia beritahu kepada kita adalah F sama dengan 319 kN dan point di mana dia bertindak adalah pada 4.625 daripada aras air. That's mean lokasi dia kalau ni 4.5, 4.6 tu adalah lebih kurang kat sini. So ni adalah nilai dia adalah 319 kN. Ataupun point ni daripada hinge ni adalah 4.625 tolak dengan 3 dapat nilai dia 1.625 meter. Okay. So inilah bentuk soalan yang akan ditanyakan kepada anda. Lebih kurang macam ni lah. Paling-paling dia tambah, okay lah, katakanlah dia beritahu ada satu daya dekat sini sebagai daya untuk menghalang daripada pintu ni bergerak. So berapakah daya yang perlu dilakukan? So macam mana nak buat? Ni kilo nanti lupa. Okay. 319 kilo. Jadi apa yang perlu dibuat? Gunakan prinsip moment kan. So anda tahu moment pada point B dan 319 kilonewton ni moment untuk ke arah lawan jam dan moment untuk elakkan pintu bergerak adalah moment ikut jam. So kira lah berapa nilai F. So inilah soalan tersusah yang boleh dibuat dalam topik ni. Okay, soalan ni semua lebih kurang cuma pintu ni disingitkan pergi sana sini itu je lah lebih kurang. Sorry, nak ambil gambar.
Kan, nampak kan? Boleh ambil gambar, snipping tool atau sebagainya. Mana-mana yang anda semudahan. Okay, dia punya step dia macam saya tunjukkan. HC, lepas tu cari P average, cari F, lepas tu cari HP. Dalam masa tu perlu cari A dan juga I. Settlelah soalan anda. Okay, kita try untuk soalan 2. Sekali lagi kat soalan 2 ni anda akan jumpa keadaan yang sama. Itu adalah rumusnya. Okay. Figure 1 shows a tank filled with seawater. Okay, sekali lagi seawater SG equal to 1.025. Dan untuk mencari ketumpatan, SG ni kena kali dengan 1000. Dapatlah nilai dia 1025. Calculate the hydrostatic force acting on plane A, B, C in kilonewton. Provided A adalah triangular gate at say of same dimension. B adalah triangular watertight door where the centroid is at the shaft. And C is brick wall. So dia minta kepada anda untuk dapatkan berapakah nilai force acting. Dia minta force kan, dia tak minta kepada anda nilai HP. Okay, kita mula dengan point pertama, A. Okay, so A kat sini. So macam mana nak buat? So anda tahu, permukaan horizontal kita tak payah susah-susah cari centroid dia. Sebab apa? Sebab centroid dia sama dengan kat mana ketinggian dia. Kan? Sebab dia horizontal kan? So bila totally horizontal, SC tu memang sama dengan ketinggian dia lah. So kita boleh terus kira P equal to rho G equal to 1025, G equal to 1 dan H equal to 18. Dapatlah nilai tekanan dia berapa. So kira nilai F equal to P time A. Okay, berapa P time A? Kena dapatkan luas dia lah kan. So kalaulah kita tahu dia adalah 3 segi, okay, 3 segi macam lebih kurang macam ni lah. Taklah sama tapi lebih kurang macam ni. Anda tahu kalau katakanlah ni ada keseluruhan ni adalah 4 meter dan sebahagian daripada dia 2 meter. Dan garisan ni adalah 4 meter. So untuk mendapat luas boleh dapat tak? Boleh dengan kalau kita tahu garisan ni kan. So berapa nilai garisan ni? Nak guna apa? Tangent. Tan 30. Okay, boleh guna tan. Kalau tak, kalau malas pun teorem Pythagoras je lah kan. So kalau saya guna teorem Pythagoras, nilai dia adalah sama dengan 4 kuasa 2 tolak dengan 2 kuasa 2 square kan. Dapatlah nilai. Berapa nilai dia? 16 tolak 9 tinggal 7. 7 kuasa 2, 7. 3.46. 3.46. Okay, 3.46. Jadi A dia adalah sama dengan 1/2 kali dengan 3.46 kali dengan 2. Lepas tu kali dengan 2 belah. Sebab dia ada 2 surface kan, atas dan bawah kan. Potongkan, dapatlah nilai dia berapa untuk A. 7.9. Betul tak? Okay, masukkan nilai dia. Tekanan tadi anda dah dapat berapa? Ada siapa lagi ke tak? Okay, so macam ni lah. Anda masukkan nilai tekanan dia. Dah dapat kira, dapat nilai tekanan. Masukkan nilai tekanan kat sebelah. Kali dengan luas yang dah kira tadi. Dapatlah berapa Newton dia. Okay, senang kan? Sir. Doktor, yang A tu 6.92 ke 7.92? 6.92. Oh. 6.92. Okay, thanks. Kira macam ni je. Okay, masukkan nilai dia berapa Okay, so triangular senang. Kita pergi pula kepada circle. Okay, ni tak ambil gambar pun tak apa kan? Senang kan? Okay, permukaan bulat pula. Nak kira berapa P dia.
anda perlu tahu dulu hash C dia berapa. So centroid dia adalah sama dengan 10 meter. Beri kat sini kan. So dia kata shaft ni betul-betul kat tengah. So hash C dia adalah sama dengan 10. So kita boleh kira nilai P average, okay, equal to rho G hash C. Masukkan nilai dia 105, G equal to 1 dan hash C dia equal to 10. Okay, dapatlah nilai P average dia berapa. Dan sekali lagi F equal to P time A. So A berapa untuk bulatan? A equal to pi R square. Sama dengan pi kali dengan berapa dia punya R dia? 2 kuasa 2. Okay, masukkan nilai dan kemudian dapatlah nilai F. Ada sesiapa dah kira? Nak tolong masukkan nilai? Nilai apa sir? Ni tekanan berapa ya? Tekanan A ke F ke? Siapa dah kira? 100 552.5. Betul luas? Kalau luas ni? 4 pi. Berapa? Luas? 4 pi. Oh, Luas. 4. Okey, 4 pi. Dan ni masukkan nilai dia lah. 1,552 kali dengan 4 pi. So dapatlah nilai dia berapa. Okay, lastly kita pergi kepada point yang terakhir, iaitu untuk rectangular wall ni. So sama juga macam tadi. First sekali anda akan dapatkan hash C. So hash C sebab permukaan ni adalah 4 segi, so pastilah centroid dekat tengah-tengah. Jadi hash C ni adalah sama dengan 1.5, separuh daripada 3 kan. Dan P average adalah sama dengan OG HC. So masukkan nilai dia 1025, G equal to 981 dan hash C nilai dia adalah 1.5. Dapatlah dia berapa. Dan sekali lagi bila anda nak kira F equal to P times A, masukkan nilai P kalikan dengan A. A untuk rectangular adalah pi times B. So dapatlah dia dalam Newton. Okay, senang kan? Contoh lagi. Cuma contoh kat sini adalah dalam keadaan dia adalah incline. Dia tak tegak. Bentuk dia macam ni. Jadi anda kena tahu. Dekat sini adalah untuk kita applykan Y dan juga YP. So YC dia adalah incline. HC dia adalah tegak. Selama ni anda guna HC kan. Cuma kali ni kita akan guna YC dan juga HC. Dan juga nilai YP. YP ni pun dalam keadaan dia adalah incline. Okay, center of pressure adalah YP. Okay, a 60 cm square gate. Gate dia adalah 60 cm square. So bila dia adalah square, bentuk dia macam ni. Dan dia adalah 0.6 kali dengan 0.6. Satu side je dia beritahu 60. It is on 45 degree and its bottom edge is hinged as shown. What force P is needed to just open the gate? So dia minta kepada anda adalah nilai P. P ni berapa? Okay. So step dia sama macam biasa. Kita buat satu-satu step daripada awal. Mula dengan cari hash C. Hash C adalah sama dengan tinggi daripada atas ni sampailah permukaan atas ni. Dia beri tak berapa nilai dia? Top edge dia adalah 12 meter below water surface. So ni adalah 12 meter. Daripada sini ke bawah, nilai dia tak tahu. Cuma anda tahu nilai sini sampai sini adalah 0.6. Okay, so kita kena
kena dapatkan berapa tengah-tengah ni. Kena kira lah. Kalau surface ni 0.6, so ni adalah berapa. So okay, kalau saya lukiskan dekat bahagian sini. So kalau dia adalah 0.6 dan ni adalah 45 degree yang kita nak sebelah ni kan. So sebelah ni adalah macam mana dia punya rumus dia? Cos ke, sin ke, tan? Kalau kita nak dapat yang sebelah dia, katakanlah kita namakan benda ni sebagai A, satu benda kita tak tahu. Jadi kita tahu kalau dia adalah cos 45 equal to A over 0.6. Jadi A adalah sama dengan 0.6 cos 45. Okay. So nilai ni adalah A daripada atas sampai bawah. Jadi kalau katakanlah kita nak Hesi tadi, jadi Hesi adalah sama dengan 12 tambah dengan separuh bagi ketinggian menegak dia. 1/2 kali dengan 0.6 cos 45. Okay, mendapat nilai dia berapa? Dalam meter. And then, dah dapat nilai Hesi, anda boleh dapatkan nilai P, average. P average adalah sama dengan Rho GHC. So, Rho adalah sama dengan, kat mana dalam ni? Dia dalam apa, water surface. So, water dia adalah 1000. G dia adalah sama dengan 0.81 dan Hc dia adalah berapa yang anda kira tadi. Ada siapa yang dah kira tak? Ni berapa nilai dia? 12.21 meter. Okay, thank you. 5.21. So, anda boleh dapat nilai P average sekarang. Dan lastly adalah anda boleh kira nilai F. F adalah sama dengan P time A. Ada siapa boleh kira P average? 119.801. Jadi dapat nilai F 119.801 time dengan A. A dia berapa? 0.6 kali dengan 0.6. So dapatlah nilai daya dia berapa. Dan 43128. 43128 Newton. Okey, selesai untuk kira nilai apa nilai daya dia. Sekarang kita kena kira nilai HP dia pula kan. Sir, Ya? sir, yang nilai tadi tu 119.780. Yang sorry. Yang sebelum ni. Mana tadi yang salah? 119 yang anda kata tadi salah? 119.780.1. Okey, 780. Poin 1. 119.780. So nilai ni 119.780.1. So dapat nilai ni lah. Ni sama 43,128. Okey, dah dapat nilai untuk P, and then second adalah anda kena dapatkan nilai untuk YP. Point di mana dia apa tu, point di mana pressure force tadi bertindak lah kan. So
kita masih gunakan adalah dalam keadaan ni. So untuk kira berapakah nilai YP, YP adalah sama dengan YC plus I over YC A. Okay, tadi YC tadi nak kira hash C kan. Jadi hash C tadi kita dah kira nilai dia, berapa nilai hash C adalah 12.21 ni. So dia ni adalah jarak dia menegak 12.21 kan. Okay. Jadi kalau katakanlah dia menegak, dia adalah nilai dia ni plate lah. Okay, dia adalah 45 degree kan. So jarak tegak dia adalah 12.21. So ni adalah 45 degree. So kita kena kira berapakah nilai YC kat sebelah ni. So YC adalah sama dengan, sama macam tadi lah kan, bila kita kira tadi kan. So asalnya adalah kita ambil sin 45 adalah sama dengan 12.21 over YC. Jadi YC adalah sama, okay. Jadi bila nak kira YC adalah sama dengan 12.21 sin 45. Okay, masukkan je nilai dia 12.21 sin 45 plus dengan I untuk permukaan empat segi sama je lah kan, 0.6 kali dengan 0, ya, Bukan YC 12.21 bahagi sin 45. apa macam mana? 12 bagi sin 45. Okey, betul. Thank you. So, okey, sama dengan sebelah ni ya. YC adalah sama dengan 12.21 over sin 45. Okey, masukkan dia. Nilai YC adalah sama dengan 12.21 over sin 45. Okey, over I, over, masukkan nilai tadi lah. 12.21 over sin 45 dan A dia adalah sama dengan 0.6. Okay, dapatlah nilai YP dia berapa. Alah, jom. Okay, ada siapa dah kira? I ni faham macam mana terjadi? I ni adalah daripada slide. Sorry, mana slide dia? Okay, slide ni. So kalau ikut slide ni, I adalah sama dengan A kuasa kali dengan B kuasa 3 over 12. Jadi disebabkan plate tadi, nilai dia adalah, sisi dia adalah 0.6 kali dengan 0.6 kan. Jadi kita ambil je 0.6 kali 0.6 kuasa 3 over 12. So dapatlah nilai ni. Okay, dapatlah nilai dia berapa YP. Dan kemudian selepas anda dah tahu ni nilai YC dan kemudian nilai YP adalah dekat slightly dekat bawah dia. Selepas anda dapat nilai ini, anda boleh gunakan nilai ini untuk mencari moment untuk P. Okay. Untuk moment tu saya tak payah kirakan Terus saya rasa daripada statik sepatutnya anda dah biasa dah untuk calculation ni. Okay, ni ada satu lagi nak tunjuk kira tadi. So sepatutnya nilai dia adalah YP adalah sama dengan 17.273. Jadi untuk mencari nilai D tu adalah jarak daripada bawah tadi.
So apa yang diambil adalah dia ambil nilai apa, masukkan nilai keseluruhan sebab ni adalah 0.3. 0.3 adalah jarak daripada bawah kepada centroid kan. Centroid kan separuh daripada 0.3. So dia tolak nilai YP tolak Y bar. Nilai sedikit ni dapatlah berapa nilai D. Jadi sekarang ni dia dapatlah nilai berapakah nilai daripada hinge kepada point ni kan. So bila dah dapat, anda boleh kira lah guna molar moment. Okay, dan dapatlah bila anda kira guna moment, dapatlah nilai di atas. Okay, contoh lagi. Sama je, contoh ni macam contoh-contoh yang lain. Dia tetap dengan calculation yang sama. Iaitu first kali adalah anda mulakan dengan mencari HC. So HC untuk pintu ni, dia adalah dekat separuh daripada ketinggian pintu kan. So kalau pintu ni adalah, sorry, saya tak baca soalan lagi. A heavy car plunged into a lake during an accident and land at the bottom of the lake on its wheel. Maksudnya secara menegak. The door is 1.2 meter high and 1 meter wide. And top edge of the door is 8 meter below the free surface. So kalau daripada atas hingga atas permukaan pintu ni adalah 8 meter. So SC dia adalah 8 meter tambah dengan separuh daripada ketinggian. So 8 tambah dengan 1.2 over 2 adalah sama dengan 8.6 meter. And then nak cari P, which dia adalah sama dengan OGHC. Masukkan nilai-nilai semua sekali. Gua dia adalah lake, so 1000. G 9.1 dan HC adalah 8.6. Dapatlah nilai P average dia berapa. Dan lastly, anda boleh dapat nilai F adalah sama dengan P kali dengan E. P tadi berapa yang anda dah kira, kalikan dengan pintu punya A. A dia adalah 1.2 kali dengan 1. So dapatlah nilai dia berapa. Okey, suara saya dengar kan? Kenapa HC tu 1.2 bahagi 2 Pintu ni adalah 1.2 meter. Pintu dia, okey, diberi kepada anda, pintu dia adalah 1.2 meter high dan juga dia punya wide dia adalah 1 meter. Jadi centroid ni dia berada kat tengah-tengah. So bila kat tengah, nilai dia adalah 0.6. Okay, boleh. So sama je lah macam tadi. Okay, ni pun dia tunjuk sekali lagi. Oh, okay. So ni nak kira HP. So HP adalah sama dengan tadi 8 tambah dengan 1.2 over 2 plus dengan I over SCA. Cuma kat sini anda akan dapat lihat dia tiba-tiba dia guna rumus dia macam ni. So kenapa rumus dia macam ni? Sebab dia simplified kan. So kalau kita lihat dia adalah asalnya adalah apa? HC plus dengan I over HCA. Tapi kalau HC dan juga I ni dia tak masukkan nilai tapi dia masukkan secara ABCD kan. So HC akan jadi nilai dia adalah sama dengan ketinggian tadi 8 tambah dengan dia ambil kat sini adalah pintu ni adalah AB. Okey. HC ni adalah 8 tambah dengan B per 2. Tambah dengan, okey, kalau nak kira nilai I adalah sama dengan AB per 3 over 12. Dan HC pula adalah sama dengan 8 tambah dengan B over 2. A pula adalah sama dengan A kali dengan B. Jadi kalau dia matikan nilai dia A dengan A, so jadilah nilai dia, ni apa, B matikan B tinggal B kuasa 2 kan. Jadilah nilai kat sebelah kanan ni macam sebelah ni lah. B kuasa 2 over 12 S tambah B kuasa 2. Ni tinggal nilai ni je. Okay, faham Dia bukan rumus baru tapi rumus yang sama, cuma dia ringkaskan daripada rumus yang ada. Okey, dah selesai tajuk hydrostatic force. Kita pergi kepada tajuk buoyancy. Tajuk terakhir untuk bahagian fluid static.
So buoyancy force, the upward force of a fluid exerted on a body immersed in it. The buoyant force is caused by the increase of pressure with depth in fluid. Okay, dia punya konsep dia, kalaulah anda pergi kat kolam renang, kalau laut ke atas sebagainya kan, kalau ada kawan sebelah, dalam air tu anda boleh angkat kawan anda tu dengan sebelah tangan je kan. Kita tak rasa berat dia. Tapi dalam keadaan dekat atas, kita tak rasa kita tak rasa dia ringan macam tu, tapi dia adalah berat. So kenapa? Sebab bila dia berada dalam air, ada buoyancy force, ada daya yang menolak dia ke atas yang menyebabkan dia kita rasa macam ringan. Prinsip asal dia adalah daripada Archimedes Principle. Okay, prinsip Archimedes ni saya rasa semua pernah dengar lah kan. So cerita dia, Pakcik Archimedes ni tiba-tiba raja cakap dengan dia, minta tolong dia check sama ada crown dia ni daripada emas betul ke tidak. Jadi dia pun susah hati, tak dapat fikir nak buat apa-apa, sampailah dia mandi pun dia teringatkan problem tu. Suddenly bila dia masuk kat dalam bathtub, bila air terkeluar tu, barulah dia dapat idea tentang Archimedes Principle. Dia pun happy-nya, dia pun pergi jumpa raja. So apa yang Pakcik Archimedes tadi figure out bila dia terjun dalam bathtub tu adalah dia kata the buoyant force acting on a body immersed in a fluid is equal to the weight of fluid displaced by the body, and it act upward through the centroid of the displaced volume. So apa yang Pakcik ni dapat adalah FB adalah sama dengan W untuk pada displace. Ataupun FB, buoyancy force tu, sama dengan berat air yang displace daripada apa tadi, bathtub dia. So sama dekat dengan kadang-kadang lain. So kalau katakanlah anda masukkan ini objek ke dalam air, so buoyancy force dia adalah sama dengan berapakah air yang sepatutnya tersesat disebabkan objek tu masuk dalam air. Okay, sink or float, dia ada 3 keadaan. So sometimes anda akan jumpa satu objek tu dia float. So sometimes objek tu dia adalah suspend, dia neutrally buoyant kan. Dia taklah buoyant sangat, tapi dia dia tak sampai sinking sampai ke dasar. Ada objek lain dia adalah sinking body. Dia boleh tenggelam sampai ke dasar. So kenapa? Sebabkan ketumpatan dia yang berbeza. So kalau ketumpatan dia kurang daripada ketumpatan air, dia akan timbul. Kalau sama, dia akan suspend tadi. Maksudnya dia ikut daya. Kalau daya tolak dia ke bawah, dia akan ke bawah. Dia tak completely submerged. Dan lastly adalah sinking body. Sinking body ni adalah keadaan bila tekanan dia adalah lebih besar daripada tekanan air. Ketumpatan dia adalah lebih besar daripada ketumpatan air. So kita boleh buat satu contoh. Contoh ni adalah, if you have a seawater aquarium, you have probably used a small cylindrical glass tube with a lid wedge on and at its bottom to measure the salinity of the water by simply watching how deep the tube sinks. Such a device that float in a vertical position, so dia adalah dalam vertical position, and it is used to measure specific gravity of liquid. It's called hydrometer. The top part of the hydrometer extend above the liquid surface, and the deviation on it allow one to read the specific gravity directly. So apa yang kita boleh buat lah, kalau katakanlah dekat tengah ni ada berapa nilai dia, anda boleh kira berapa ketumpatan ni dengan lihat dia punya nilai dia je. So kalau katakanlah kat sini 1.5, anda tahu ketumpatan density of water ni adalah 1500 kg per meter cube. Okay, obtain a relation for the specific gravity of a liquid as a function of distant z. Dan juga yang kedua adalah determine the mass of the lid that must be poured into a 1 cm diameter, 20 cm long hydrometer if it is to float halfway at 10 cm mark in the pure water. Okey, kita pergi kepada soalan ni untuk cari solution dia. So dia beri kepada anda nilai keseluruhan ni. Nilai keseluruhan ni adalah 20 cm dan daripada sini separuh daripada dia adalah 10 cm. Diameter dia adalah 1 cm. Ni diameter dia. Okay, diameter dia adalah 1 cm. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okay, first kali adalah kita buat free body diagram untuk objek ni. So dia beri dah pun kat sini.
So dia ada dua komponen, satu wedge yang akan menyebabkan daya tu ke bawah dan satu lagi adalah buoyancy force yang menyebabkan daya tu ke atas. Jadi dalam free body diagram dalam statik pun ada gunakan yang sama kan. Jadi apa yang kita tahu adalah W sama dengan FB. Okay, wedge dalam tube ni sama dengan buoyancy force dia. Sebab dia tak tenggelam kan, dia tenggelam separuh ni kan. Okay, so wedge dia berapa? Wedge dia adalah sama dengan G-sim kali dengan gravity. Ni adalah untuk Hg, maksudnya mercury kat dalam ni kan. Dia adalah sama dengan mg juga, wedge juga. Wedge kalau katakanlah water displace. Okay, so mg ni kita boleh ambil secara directly lah kan, G-sim Hg tadi kalikan dengan gravity. Tapi kat sebelah kanan ni anda tak boleh dapat berapakah dia water displace, kecuali lah anda dalam bathtub ke apa-apa kan, celup nampak air keluar, kita boleh dah sukat kat luar kan. So kalau dalam keadaan ni kita tahu water tu tak melimpah keluar, tapi peningkatan air ni berlaku. Jadi G-sim ni adalah sama dengan ketumpatan kali dengan isi padu. Jadi rumusnya akan jadi rho Vg untuk water displace. Okay, rho anda tahu, V pula dia adalah sama dengan ketumpatan air. V ni adalah sama dengan luas permukaan kali dengan ketinggian dia dan kali dengan G. Okay, so apa yang kita ni adalah rumus untuk kita selesaikan berapakah nilai berat untuk lead. Okay, then masukkan nilai-nilai yang ada. So G-sim Hg ni adalah apa yang anda cari kali dengan 9.81 equal to ketumpatan air adalah 1000. GAA adalah sama dengan pi kali dengan 1 cm diameter kan. So kalau dia punya R dia 0.25 square. H 0.1 dan G dia adalah 9.81. Okay, G dengan G boleh buang kanan kiri ada. So yang tinggal adalah G-sim untuk mercury dalam kilogram. Okay, boleh dapat berapa nilai G-sim Hg? 0.00785. 0.00785 kilogram. Okay, boleh untuk ni buoyancy. Buoyancy ni dia tak ada dalam test, tapi dia ada dalam final exam anda. Okay, satu soalan. Setengah daripada soalan. Boleh faham? Okay, suara saya dah hilang. Boleh? Boleh. Okey, kita pergi contoh seterusnya. So contoh seterusnya, wedge loss on object sea water. Okay. A crane is used to lower wedge into the sea, density 1025 kg per meter cube of an underwater construction project. Determine the tension in the rope of the crane due to rectangular 0.4 kali 0.4 kali 3 meter concrete block. Density dia adalah 2300 kg per meter cube when it is suspended in air, and yang kedua adalah the complete immersed in water. Okay, kita mula dengan satu demi satu analisis. First kali adalah kita ambil analisis dia kalau katakanlah dia dalam keadaan dia suspend in air. So kalau dia suspend in air, anda boleh dapat free body diagram dia kan. So free body diagram dia adalah satu point yang mana dia ada dua daya, tu dia ada wedge. Yang satu lagi dia ada T, tension untuk tension rope lah kan. Jadi tension adalah sama dengan wedge of concrete, dan wedge of concrete adalah sama dengan apa yang diberi kat sini adalah volume kali dengan volume dengan density. So tadi anda dah tahu kan, W adalah sama dengan mg
dan M adalah sama dengan rho kali dengan V kali dengan J ni turun seperti biasa. Masukkan nilai-nilai dia, rho tu sama dengan 2100, V adalah sama dengan 0.4 kali dengan 0.4 kali dengan 3 kali dengan G adalah 9.81. So dapatlah nilai dia berapa dalam Newton. Okey, dapat Ini simple kan? Okey, kita pergi pula kepada yang kedua. Kalau katakanlah dia dalam keadaan completely immersed in water. Okey. Jadi kita pun buat free body diagram dia. Dia ada satu which dia ada satu T, cuma dia tambah satu lagi. Dia ada satu FB, buoyancy force, sebab dia dah completely submerged kan. Jadi untuk T dia adalah T plus dengan FB. Buat cara macam tadi, daya ke atas adalah T plus dengan FB sama dengan daya yang directionnya ke bawah. Okey, T apa yang anda nak cari, FB pula dia adalah sama dengan wedge untuk water displaced. Dia adalah sama dengan W untuk concrete. W concrete, ada sesiapa kira? Ada rumus jawapan tak? W concrete adalah sama dengan 10.8 kilonewton. Kilonewton. Okay. So, sebelah ni kita dah tahu kan? 10.8 kilonewton. So, dapatkan sebelah ni T plus dengan wedge water displaced macam tadilah, rho VG untuk water. So jadi T plus dengan rho ni adalah rho water yang dia masuk kan. Okay. Anda jangan tersalah di antara wedge rho yang digunakan untuk wedge concrete dengan rho yang digunakan untuk water displaced. So rho dekat sini adalah rho untuk air yang dia masuk. So air dia masuk adalah 1025. V dia adalah sama dengan 0.4 kali dengan 0.4 kali dengan 3 kali dengan 981 equal to 9.8 kilonewton. Dan dari sini anda dapatlah nilai T berapa. So T berapa kat sini? 6 kilonewton. Okay. So kalau ke atas tadi berat dia, wedge dia adalah 10.8 kilonewton, tapi bila dalam air wedge dia tinggal 6 kilonewton. Sebahagian lain dah di cover dengan buoyancy force untuk konkrit berkenaan. So macam tu jugalah solution untuk any question about buoyancy. First kali dapatkan free body diagram, dan selepas dapat free body diagram, masukkan equation tu apa, equilibrium equation, dan kemudian masukkanlah dalam rumus dia. Cuma kat sini taklah complicated sangat. Anda kena dapatkan W tu apa komponen-komponen untuk W. So kalau W sama dengan mg, M tadi sama dengan ketempatan kali dengan volume. Okey, dan yang kedua adalah jangan terkeliru di antara FB dan juga W kan. So kalau WC, W untuk konkrit, ketempatan yang kita gunakan adalah ketempatan untuk konkrit tadi. Tapi kalau kita nak kira buoyancy force, dia adalah umpama air yang terkeluar disebabkan oleh volume yang masuk tadi kan. Jadi density yang digunakan adalah density untuk air di mana dia berada. So kalau katakanlah dia adalah apa, density ni 1025 lah nilai yang diberi. Okey, habis untuk contoh-contoh untuk ni. Okey, ni boleh buat lah kan. Ni ada solution. Okay, next step adalah stability. Stability ni sama dengan lab yang anda buat untuk lab 1 ni. So dia ada anda tahu kat sini dia ada 3 level lah kan. Satu stable, neutral stable ataupun unstable. So kalau stable tu adalah position di mana dia adalah dia adalah sangat-sangat stable. Macam kalau contohnya anda ada ada kat sebelah saya boleh gunakan sebagai contoh. Okay, katakanlah anda ada sebatang kayu kan. Sebatang kayu anda pun letak kat atas air. So apa yang berlaku adalah air itu dalam keadaan stable. Kita tolak dia,
tolak dia sampai dia tegak, nanti dia akan pergi ke bawah balik. Dia sangat-sangat stable dalam keadaan seperti ini. Okey. Jadi then next adalah neutrally stable. Neutrally stable ni adalah bahagian yang dia agak stable kalau dibiarkan, tapi ada daya kena kat dia, dia akan tergolek sendiri. Dia akan ikut je daya pergi ke mana. Dan lastly adalah unstable. Unstable ni adalah bahagian yang dia memang sangat-sangat tak stable. Contohnya kalau katakanlah saya ada sebatang kayu, saya pun letak celupkan dalam air. So apa yang berlaku adalah bila saya celupkan dia, automatik dia akan pergi dalam keadaan horizontal kan. Dia tak boleh berada dalam keadaan vertical. Okay, so dia sangat-sangat tak stable, dia akan terus pergi kepada vertical. Dia tak boleh stable dengan keadaan yang kita letak lah. So, stability ni digunakan dalam design benda-benda yang buoyant kat atas air, kapal atau sebagainya lah, canoe atau sebagainya. So, biasanya kita gunakan adalah dia akan ada beberapa beban. Beban tu diletakkan dalam poin-poin yang berbeza. Dan kemudian dalam kalau objek yang anda gunakan dia tak ada air apa-apa kat dalam dia kan. So, kalau dalam kapal dia akan dia akan masukkan air kat dalam kapal tadi. So tujuan air itu adalah bila dia akan membantu untuk stability untuk kapal berkenaan. Jadi maksud kalau ada force yang akan cuba terbalikkan dia akan kembali kepada asal. Lagi saya saja lah, kalau anda ni ada cuba baca tentang air yang dimasukkan dalam kapal ni kan. So dia ada isu dia, biasanya kalau katakan air itu dalam keadaan awal, katakanlah kapal tu daripada Jepun sampai ke Malaysia kan. So dekat Japan, dia masukkan air kat Japan, lepas tu dia berbelayar sampailah dekat pelabuhan Malaysia. Sampai kat pelabuhan Malaysia, air tadi akan dikeluarkan. Dia akan keluarkan air kat situ, termasuklah ikan-ikan yang dia bawa daripada Japan tadi. Dan bila dia nak balik pula ke Japan, dia akan sedut lagi air sekitar dia, termasuklah anak-anak ikan daripada Malaysia, dan sampai Japan nanti dia akan lepaskan. Jadi apa yang berlaku adalah ikan Malaysia sampai ke Japan, ikan Japan sampai ke Malaysia. Jadi ekosistem tu tak stabil lah sebab ikan yang berbeza pergi kepada laut yang berbeza kan. Dia akan mengganggu habitat kat tempat berkenaan. Okey, stability. Apa faktor stability adalah FB dan juga G. Center of buoyancy dan center of gravity. So dia adalah depend dengan location dia mana center of buoyancy dan center of gravity tadi berada. Kalau center of buoyancy berada di atas center of gravity, dia adalah stable. Kalau pada point yang sama, neutrally stable. Dan kalau katakan center of buoyancy di bawah, dia adalah unstable. Okay, stable and unstable. Dan ni adalah yang digunakan kalau kapal. Even sebenarnya eksperimen yang anda gunakan dekat stability tu, yang saya tunjukkan dalam YouTube tu, itu adalah eksperimen sama yang digunakan kalau katakan untuk kapal-kapal dekat luar sana. Okay, lastly, fluid in rigid body motion. Yang ni saya rasa anda boleh baca dekat slide. So tujuan slide ni yang topik yang terakhir ni adalah kalau katakanlah dia application dia kan yang paling senang macam ni. Kalau katakanlah anda bawa satu periuk penuh dengan kari kat dalam kereta kan. Berapa anda boleh memecut dan berapa anda boleh membreak. So kat sinilah kita kira. So dia ada equation equation sangat-sangat direct. Equation yang ada dekat sebelah ni, dekat sebelah ni. Ni adalah equation yang digunakan dalam soalan. Ni adalah equation yang sama kan. Masukkan nilai dan dah tahu berapakah nilai-nilai dia. Okey, tahulah berapa nilai yang boleh dimasuk, dipicture dan sebagainya. Okey, itu je untuk slide kita pada minggu ini. Dan insyaAllah minggu depan macam saya katakan, kita tak akan masuk topik baru. Tapi minggu depan kita akan pergi kepada revise balik topik-topik yang anda dah belajar. Saya akan bawa beberapa soalan dan kemudian kita akan cuba selesaikan bersama lah soalan berkenaan. Okey, ada apa-apa soalan? Doktor, Ya saya. untuk test apa semua dah confirm ke tarikh apa semua? Belum lagi? Oh, tak apa. Nak pilih? Boleh pilih yang pertama. Tak apa yang Nak ikut malam ke, petang ke macam ni? Malam. Nak atas dulu. Malam. Okey, malam Kita akan buat BMMM dan juga BMMC. So saya expect anda buat teleconference kepada each other. So kat sini berapa? 60 orang pelajar ni? 90 kan? Okey, 90 tambah 60 daripada BMMM. So 150 orang akan ada dalam teleconference yang sama. Ni macam mana jawab? Soalan jawab semua orang ikut.
Jadi untuk keadaan tu saya akan buat 3 set soalan yang berbeza. Mungkin lebih 3 atau lebih lah. Ada beberapa soalan yang berbeza yang lebih kurang sama level dia. Jadi kalau macam tadi kan, ada person dekat hydrostatic force, dia sama je. Just permukaan ni kita ubah selain-lain je kan. Kalau dia macam L, dia macam apa, tiba-tiba bertukar lah equation yang nak digunakan. So macam tu je lah soalan yang sama, bentuk yang berbeza. Jadi insyaAllah saya rasa kalau boleh taklah sampai anda boleh telekonferen dengan seramainya lah untuk soalan ni. Soalannya ada satu soalan dalam bab manometer, ada satu soalan untuk test ada satu soalan dalam manometer, ada satu soalan dalam hydrostatic force yang kita belajar sekarang, dan satu lagi soalan dalam bab yang paling awal sekali. Kenapa saya terlupa sekarang? Yang F over A tu, rumah saya. Hidrolik. Okey, hidrolik. So 3 soalan saja. Soalan untuk buoyancy kita cover dekat exam. Soalan untuk barometer dalam exam. Hydrostatic pun ada dalam exam. So dalam exam untuk soalan bahagian ni ada satu soalan, dia terbagi kepada 3 lah, A, B, C. Dia tahu soalan soalan bocor. Okey, boleh, itu saja. Ada apa-apa masalah, ada apa-apa nak didiskuskan? So untuk test malam nanti saya akan suggest beberapa tarikh dekat dalam WhatsApp dan kemudian anda respon bila tarikh yang anda setuju. Baik doktor, baik. Itu saja. Nanti ada soalan kita tanya kemudian. Okay, thank you. Itu je untuk kelas saya ni. Okay, untuk attendance saya akan check dekat website. Cuma saya rasa dalam awal minggu depan mungkin saya akan buat senarai kehadiran. Sebab ada setengahnya yang tak, nama-nama dia tak guna nama penuhan. Masa lepas saya nampak dekat ni, yang kelas ni nampak macam okey kot. Nampak macam okey. Nanti saya akan tunjuk kepada attendant. Okay, thank you.